Assalamualaikum and welcome to Syah Shares. Yes. So dalam video kali ni aku nak bercerita tentang JWW Birch which has recently gone viral. So baru-baru ni aku try check lah kenapa JWW Birch tiba-tiba viral padahal kita semua tahu sejarah dia. Okey, bukan semualah tapi aku rasa sebahagian orang tahu sejarah dia. Kalau korang ingat lah. And aku boleh faham kenapa tiba-tiba viral. Rupanya sebab student-student SPM kita ni tak berpuas hati yang ada soalan ramalan pasal bukan, yang ada soalan ramalan yang diorang ramalkan tak keluar langsung, tetapi tiba-tiba terkeluar soalan pasal JWW Birch which they not focus yet. Maksudnya diorang tak fokus lah pada JWW Birch tu, okay. And last kali, aku tak tahu apa yang akan terjadi kepada diorang sebab diorang tak study benda tu. But hey, dalam video ni aku nak bercerita tentang sejarah JWW Birch dalam video ni. And please listen because it's starting right now, baby. So siapakah JWW Birch ni? Okey, nama penuh JWW Birch ialah James Wheeler Woodford Birch dan dia dilahirkan pada 3 April tahun 1826. Antara info yang aku dapat pasal JWW Birch ialah bapanya iaitu Reverend James Wheeler Birch yang merupakan seorang paderi di gereja All Saints di Hertford, England. Dan dalam sejarah kita tak diberitahu dia bersekolah di mana, tetapi hakikat sebenarnya itu tak penting. Tak kisah pun dia sekolah kat mana, dia ambil SPM ke tak kisah langsung. Yang kita pentingkan sekarang ialah apa jawatan dia dahulu. Let's check it out. So Birch pernah berkhidmat dengan tentera laut di Raja British tapi untuk masa yang seketika sahaja. Dan lepas tu dia dilantik sebagai pesuruh jaya Jabatan Jalan Raya Ceylon. Untuk pengetahuan korang, Ceylon tu ialah nama lama bagi sebuah negeri yang bernama Sri Lanka. Sekarang Sri Lanka tapi nama dulu ialah Ceylon. Dan time tu ialah pada Disember 1846. Kemudian pada November 1852, dia dilantik sebagai penulis di Jabatan Perkhidmatan Awam di Pejabat Wakil Kerajaan Jaffna, iaitu dekat dengan Sri Lanka ataupun dalam Sri Lanka. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Senang cerita, kat Ceylon tu, kat India tu, kat Sri Lanka tu, dia ada banyak jawatan. Ini membuktikan bahawa JWW Birch merupakan seorang imigran yang amat berpengalaman dan boleh dikatakan imigran yang paling berkuasa kat Sri Lanka pada zaman dahulu. And now we go to the next story of how JWW Birch ever stepped on Perak. Macam mana JWW Birch boleh melangkah kaki dia ke negeri Perak? Let's find out. Ini semua disebabkan oleh Perjanjian Pangkur yang ditandatangani pada tahun 1874. Secara spesifik dia pada tarikh 20 Januari tahun 1874. Antara yang terlibat dalam perjanjian itu ialah Gabungan Negeri-Negeri Selat iaitu Sir Andrew Clark, Raja Muda Abdullah yang berkuasa di Hilir Perak pada ketika itu beserta dengan pembesar-pembesar baginda ataupun pembesar-pembesar Raja Muda tersebut. Aku tak nak cerita pasal Perjanjian Pangkur dan apa yang terjadi sampai Perjanjian Pangkur ni ditandatangani sebab aku nak memfokuskan kepada kes kenapa JWW Birch dibunuh. Spek aku jatuh. So perjanjian ini telah ditandatangani di kapal HMS Pluto yang berlabuh di Selat Dinding, iaitu di kawasan perairan di antara Lumut dan Pulau Pangkur. Perjanjian ini untuk pengetahuan korang merupakan suatu perjanjian yang amat bermasalah, yang merupakan suatu kesilapan yang sangat besar. Kenapa? Sebab perjanjian ini telah membuka peluang kepada orang Inggeris untuk menjajah negeri Perak. Maksudnya diorang boleh masuk campur dalam segala urusan di negeri Perak. Antara syarat dalam Perjanjian Pangkur pada tahun 1874 ialah Sultan menerima dan menyediakan sebuah kediaman yang sesuai untuk seorang pegawai British yang dinamakan sebagai residen. Pegawai ini akan ditauliahkan ke Istana Sultan dan nasihatnya mestilah diminta dan diambil tindakan atas semua persoalan selain yang menyentuh agama Islam dan adat resam orang-orang Melayu. Hasil daripada Perjanjian Pangkur 1874 ni, kau nak tahu tak apa hasilnya? Yes, seorang residen British perlu ada di negeri Perak dan residen British yang dilantik oleh pihak Inggeris ialah JWW Birch. Dia menjadi residen British yang pertama bertapak di negeri Perak dan antara tugas JWW Birch pada ketika itu ialah mengutip cukai, mentadbir Perak dan mengutip zakat. And now kepada persoalan yang sangat penting, kenapa JWW Birch betul-betul dibenci oleh rakyat Melayu di Perak? Kenapa? Korang rasa kenapa? Kalau korang belajar sejarah, yes, mungkin korang tahu, tapi aku nak buat ni dengan lebih interesting. Kalau korang nak tahu jawapan dia, nantikan sekejap sahaja lagi selepas solat asar, di mana aku terpaksa pergi solat asar sekarang sebab ini solat fardu. Kita tak boleh melewat-lewatkan solat fardu.
Lagi-lagilah solat fardu yang berjemaah. So, aku nak rehat sekejap. We'll see you back after this, okay? And we are back. Setelah aku sudah solat fardu isyak, aku kembali semula untuk apa? Untuk memberitahu tentang cerita pasal JWW Birch. Yes. So sekarang kita akan sambung semula dengan cerita kenapa JWW Birch dibenci oleh rakyat Melayu di negeri Perak. So cerita dia macam ni. So menurut Frank Swettenham, oh and by the way, Frank Swettenham merupakan salah seorang pegawai British yang banyak menulis tentang tanah Melayu pada lewat abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. So Frank Swettenham ni pernah mengkritik Birch kerana lambat belajar. Senang cerita, dia lembab belajar dan tak menghormati langsung tentang adat resam orang-orang Melayu kat negeri Perak, serta tidak menghormati orang-orang Melayu. Untuk pengetahuan korang, Swettenham pernah memberitahu bahawa negeri Perak bukanlah negeri yang sesuai untuk residen yang baru belajar. Perak ni negeri yang besar dan ada adat resam yang diwariskan secara turun-temurun. Perak juga mempunyai ramai pembesar yang ada keistimewaan masing-masing. So senang cerita, adat-adat ni memang sangat-sangat asing untuk orang putih. So ia menjadi sebuah awkward situation lah buat orang-orang British tu sendiri. Birch ni bukannya tak ada jurubahasa. Dia memang ada jurubahasa yang mengikut dia ke mana-mana sahaja. Cuma masalahnya, Birch ni bukanlah seorang yang, dia boleh dikatakan seorang yang tak pandai serap ilmu bahasa. Sama macam kalau kau suruh orang Johor pindah ke Kelantan dan suruh belajar dialek Kelantan. Aku ambil example yang simple macam tu lah. It's not that easy to actually learn a new dialect or a new language. Tak semua orang boleh buat macam tu, and aku boleh faham situasi ni. Tapi masalah dengan Birch ni, dia tak menghormati orang-orang Melayu dan tak menghormati adat resam orang-orang Melayu kat negeri Perak. Oh, and bukan tu saja, Birch ni juga suka masuk campur dalam segala urusan sultan. Dan lepas tu suka mengenalkan pembaharuan. Sebagai contoh, dia pernah keluarkan arahan untuk menuntut semua hasil cukai dan pendapatan yang dikutip oleh pegawai-pegawai kerajaan. Once again, semua hasil, bukan sebahagian hasil. Semua, 100% of the hassles. Dan sesiapa yang kutip cukai tanpa mengikut peraturan British akan dikenakan hukuman. So disebabkan faktor-faktor ni, memang tak heran sangatlah kenapa Birch dibenci oleh rakyat-rakyat negeri Perak. Untuk pengetahuan korang, dalam sebuah karya yang berjudul A History of Malaya, ditulis oleh Richard Olaf Winstead kot, aku rasa betul aku sebut nama tu. Sir Andrew Clark yang merupakan Gubernur Negeri-Negeri Selat sendiri pun tak menyenangi dengan tindakan JWW Birch. Sebab Birch ni buat tindakan mengikut suka hati dia, ikut hawa nafsu dia je. Dalam kata lain, bukan sahaja orang-orang Melayu kat Perak membenci Birch, tetapi orang-orang British sendiri pun memang tak menyenangi tindakan dia yang boleh dikatakan pala tahu je. Tapi yang paling penting, Sultan Abdullah ataupun pernah dikenali dengan nama Raja Muda Abdullah yang terlibat dalam perjanjian Bangkok 1874 tu, memang tak menyenangi langsung tindakan Birch ni. Maklumlah, Sultan Abdullah ni Sultan Perak, tetapi JWW Birch ni seolah-olah dia lagi berkuasa berbanding Sultan tu sendiri. Lepas tu pula JWW Birch ni jadi lebih kejam apabila dia mentadbir dengan bantuan polis untuk menakutkan rakyat kat negeri Perak tu. Dia ibarat akta hasutan. Yes, macam akta hasutan. So disebabkan perangai Birch ni, segala nasihat yang diberikan kepada Sultan dan pembesar tidak diikuti langsung. Lantas menyebabkan hubungan antara mereka jadi lebih tegang. Ada satu peristiwa ni mungkin tak disebut dalam buku-buku sejarah korang. Mungkinlah, aku tak tahu silibus baru macam mana. But hey, I'm going to tell this anyway. Major General Sir W. Gervois ikutlah, yang merupakan seorang Gubernur jajahan, telah turun ke Perak untuk mengetahui apa benda yang telah terjadi kat negeri Perak sebenarnya. Dalam lawatan tersebut, arahan telah diberikan kepada Sultan dan pembesar untuk menyerahkan segala pentadbiran negeri itu kepada pegawai-pegawai British, dan segala tindakan pegawai-pegawai British ni akan diletakkan atas nama Sultan. Kau nampak tak betapa kejinya arahan ni, di mana orang lain dipersalahkan disebabkan perangai-perangai bodoh orang penjajah ni. Sultan Abdullah memang berat hati untuk menerima arahan tersebut, tetapi disebabkan Raja Muda dan pembesar-pembesar lain bersetuju, baginda pula terpaksa bersetuju. Pada 21 Julai tahun 1875, ada satu mesyuarat antara pembesar-pembesar Perak telah diadakan di Durian Sebatang Perak untuk membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan campur tangan Inggeris yang telah menghakis kuasa raja dan pembesar-pembesar Melayu. Antara pembesar yang ternama yang menghadiri mesyuarat tersebut ialah, of course, Sultan Abdullah serta Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagur dan juga Datuk Laksamana.
Dalam mesyuarat tu, diorang membincangkan tentang strategi yang sesuai untuk membunuh JW Bush. Dan setelah lama berbincang, strategi Datuk Maharaja Lela untuk membunuh JW Bush diterima. Jadi Datuk Maharaja Lela telah memberikan arahan kepada anak-anak buahnya, iaitu Pandak Indut, Si Putum, Uluk Ali, Ngah Jabar dan Setuah untuk menjalankan tugas untuk membunuh Bush. Jadi pada tanggal 2 November 1875 yang juga merupakan Hari Raya Aidilfitri yang kedua, peristiwa yang sangat bersejarah telah berlaku di negeri Perak. Dikatakan dalam sejarah bahawa time tu JW Bush baru sahaja balik daripada tugasnya di Pasir Salak, iaitu melihat kerja-kerja penempalan poster pengisytiharan Inggeris ke atas pungutan cukai di negeri Perak. Dikatakan bahawa Bush penat, jadi Bush nak mandi kat dalam perahu dia yang bernama HS Dragon, berdekatan dengan Teluk Intan yang dulu dikenali dengan nama Teluk Anson. Dikatakan bahawa ketika Bush sedang mandi, jangan tanya aku dia mandi bogel ke mandi pakai seluar. Aku rasa dia mandi pakai seluar, but that's not the most important thing. Apa yang pentingnya, Bush telah ditikam dengan tombak oleh Pandak Indut sehingga mati. And by the way, aku tak sure betul ke tak Pandak Indut membunuh Bush ni, sebab ada banyak version sebenarnya. Ada banyak kajian ke atas siapakah pembunuh sebenar JW Bush. Tetapi apa yang pentingnya, JW Bush telah ditikam dengan tombak kat Teluk Intan dalam perahunya, iaitu HS Dragon. Cumanya, walaupun dikatakan bahawa Pandak Indut merupakan pembunuh kepada JW Bush, but it still remains a mystery. Kalau ikutkan, semua boleh dikatakan bersalah dalam kes pembunuhan Bush tu. Tak kisahlah Datuk Maharaja Lela ke, Sultan Abdullah ke, Datuk Sagur ke, Pandak Indut ke, Si Putum ke, Ngah Jabar ke, diorang semua sebenarnya boleh dikatakan bersalah dalam kes pembunuhan JW Bush. Dan dikatakan juga bahawa jenazah Bush telah dikebumikan berhampiran dengan tubuh British di Kampung Mamali, iaitu 24 km dari Pasir Salak. Dan sekarang tempat tu dah dijadikan estate minyak sawit. Estate kelapa sawit. Yes. And sajalah untuk pengetahuan korang, ada sebuah menara jam yang dinamakan dengan nama Bush, iaitu Menara Jam Memorial Bush, yang telah dibina pada tahun 1909 di hadapan Masjid Negeri Ipoh. And seriously, aku takkan tahu kenapa menara tu dibina kalau dia ni betul-betul dibenci. Tapi aku tak nak berpihak kepada Bush, sebab kalau aku dengar daripada cerita dia pun aku boleh faham bahawa dia ni, aku nak sebut, tapi aku rasa macam tak menghormati jenazah pula kalau macam tu kan. Tapi apa yang pastinya, disebabkan pembunuhan JW Bush, Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagur dan Pandak Indut telah dikenakan hukuman mati, manakala Sultan Abdullah dan pembesar-pembesar lain telah dibuang negeri ke Seychelles. Dan kemudiannya Raja Yusof ditabalkan sebagai Sultan Perak yang baru. Dan Raja Yusof ni boleh dikatakan arch rival kepada Sultan Abdullah. And this is all based on the story regarding Perjanjian Bangkor tahun 1874, which I will not go in now, but maybe one day soon, aku tak tahu. So daripada apa yang kita pelajari based on cerita JW Bush ni, first kali, JW Bush bukanlah dibunuh sebab dia orang putih. Dia bukan dibunuh sebab kaum. Dia dibunuh sebab dia tu angkuh dan perasan, dan dia belagak, dia poyo. Kedua pula, kalau kau pergi ke tempat atau negeri lain atau negara lain, tolong hormat adat resam mereka. Jangan nak menghina adat resam diorang. Kau kena belajar untuk hormat. You get me? Masuk kandang kambing mengembek, masuk penjara jangan kutip sabun. And lagi satu, kalau ada orang nak beri soalan ramalan ke, soalan sport ke, tak payah nak percaya 100% lah. Disebabkan kepercayaan korang tu, korang dah terperangkap dengan LTM. So thank you so much for anyone who's watching and listening to this video. And aku minta maaf kalau intonasi aku ni teruk. Aku betul-betul minta maaf. InsyaAllah aku boleh perbaiki lagi. But until then, jangan lupa like, share dan subscribe kepada Shah Shares. Okay, see you again. Assalamualaikum.